Jadi orang hijau ni pula dia akan cepat terasa dan tersinggung dengan perbuatan mereka yang tak peka dengan perasaan orang lain. Hijau ni amat pentingkan perhubungan. Keakraban dalam sesuatu perhubungan tu jadi kayu pengukur dia. Dia concern tentang perhubungan orang lain. Kalau orang lain gaduh, dia akan susah hati. Itu karakter orang hijau. Dia juga jujur. Bila dia jujur, tak semua orang suka dengan sesuatu teguran, walaupun sesuatu teguran itu jujur. Pada personaliti hijau, perhubungan intim dan seksual adalah sesuatu yang menggambarkan ikatan yang mesra dan rapat. Oleh itu, personaliti warna ini sememangnya begitu menikmati perhubungan intim yang aktif. Kita sambung. Personaliti hijau, aspek perhubungan. Personaliti ini mementingkan perhubungan. Malah keakraban dalam sesuatu perhubungan dengan seseorang itu dijadikan kayu pengukur kepada kejayaan mereka. Hijau ni amat pentingkan perhubungan. Keakraban dalam sesuatu perhubungan tu jadi kayu pengukur dia. Sekiranya mereka mampu menjalinkan perhubungan yang rapat dengan orang ramai, ia dianggap sebagai satu kejayaan bagi diri mereka. Namun begitu, mereka juga menilai kejayaan hidup mereka melalui penghayatan cara hidup yang tenang dan damai. Keluarga dan rakan rapat penting bagi personaliti hijau kerana mereka mengharapkan sokongan dan galakan daripada golongan ini. Mereka berpendapat golongan inilah yang memahami dan menerima mereka dengan seadanya. Mereka melalui perhubungan, mereka dapat berkongsi apa sahaja yang difikirkan serta dapat meluahkan apa yang terpendam dalam diri. Personaliti hijau suka bertanya dan bercakap mengenai topik perhubungan. Sifat mereka yang suka terhubung sering menjadikan topik perhubungan sebagai isu kegemaran semasa berkomunikasi, sama ada berkait rapat dengan diri sendiri ataupun orang lain. Mereka belajar mengenainya dan mereka suka berkongsi informasi yang mereka tahu tentangnya dalam perbualan mereka. Orang hijau ni aspek perhubungan dia penting. Jadi mereka menilai apabila suatu perhubungan itu berjaya dengan menilai sejauh mana perhubungan itu berlaku. Dan kalau ramai, tapi bukan hanya ramai lah, kalau berkualiti perhubungan itu dan katalah jumlahnya pun besar, jadi mereka akan rasa itulah kejayaan yang mereka mampu capai. Tapi bab perhubungan ni susah kan? Kita tak boleh nak jaga hati semua orang, dan tak semua orang pun faham tentang semua orang yang lain. Jadi kita pun ada masanya kita akan lebih faham tentang orang yang dekat dengan diri kita sahaja ataupun diri kita sahaja. Sebab itu dalam menilai sesuatu kadang-kadang mungkin kita tersalah nilai sebab kita lihat atau kita rasa dalam aspek kita sahaja. Jadi orang hijau ni dia lebih suka berbicara tentang perasaan itu, tentang perasaan orang lain, tentang perasaan dia. Jadi kadang-kadang bila disembang tu pusing-pusing, aspeknya adalah tentang hubungan. Jadi bagaimana dia tanya, bagaimana hari tu okey ke kan, bagaimana dengan bagaimana kawan hari tu nampak macam bertegang, dah baik balik ke. Dia concern tentang perhubungan orang lain. Kalau orang lain gaduh, dia akan susah hati. Itu karakter orang hijau. Personaliti hijau seorang yang terbuka. Oleh itu tidak sukar bagi mereka berkomunikasi dengan pasangan. Mereka berkomunikasi secara semula jadi. Apa yang diperlukan mereka adalah seseorang yang sudi bersama dengan mereka untuk mendengar percakapan mereka. Namun begitu, walaupun personaliti ini dapat berkomunikasi dengan baik, ia bukanlah jaminan mereka dapat menjalinkan perhubungan yang rapat dengan orang lain. Mereka mungkin menjangkakan mereka berjaya menjalinkan perhubungan yang rapat dengan orang lain, sedangkan apa yang berlaku adalah sebaliknya. Keterbukaan dalam sesuatu perhubungan tidak menjamin kejayaan. Kadang-kadang sifat terbuka ini dapat melukakan hati orang lain sekiranya tidak berhati-hati dan peka. Personaliti hijau mesti peka pada topik mana yang sensitif, pada topik mana yang tidak. Orang hijau ni dia terbuka. Sometimes dia keep mind open. Jadi bila dia bercerita, dia suka berterus terang. Kadang-kadang dia tegur, kadang-kadang dia cakap sesuatu tu mungkin orang yang dengar tu dia tak suka. Contohnya mungkin orang violet ke ataupun orang merah ke, dia tak suka ditegur. Dia tak suka diberitahu itu dan ini.
Jadi bila dia terbuka dan dia tengok orang hijau ni, dia tengok, dia kata orang ni selalu tak menepati masa kan. Jadi dia cakap lain kali datanglah awal sikit kan, orang lain tak baik tau, so orang lain tunggu. Jadi dia cakap tu ikhlas, dia cakap tu betul. Tapi untuk orang yang dengar tu, dia tak suka. Dia tak suka. Jadi dia akan sentak. Bila sentak, mereka akan meninggalkan orang hijau ataupun akan buat sesuatu yang akan melukakan personality hijau ataupun pasangan mereka ni tadi. Dan akhirnya orang hijau yang makan perasaan, makan hati. Sebab orang yang violet ke orang merah tadi tu, dia tak kisah pun. Bila dia buat tu, dia tak rasa apa-apa. Sebab dia ikut kepala dia kan, lantak kau lah, suka hati aku lah, nak cakap apa, contohnya begitu kan. Jadi orang hijau ni lah yang kena berhati-hati. Sebab kadang-kadang bila dia tegur, walaupun dia ikhlas, contohnya macam saya jadi konsultan, saya tegur, tapi bukan semua orang boleh terima. Jadi kadang-kadang saya juga kena bersedia bahawa teguran saya itu akan ditolak dan akhirnya saya yang akan dibenci, saya yang akan ditinggalkan, saya yang akan dilupakan. Jadi saya yang hilang bisnes. Contohnya begitu. Sebab apa? Sebab dalam soal ini juga dia soal prinsip. Orang hijau ni bila dia terbuka, dia natural, dia juga jujur. Bila dia jujur, tak semua orang suka dengan sesuatu teguran, walaupun sesuatu teguran itu jujur. Betul tak? Tanya pada diri anda sendiri. Anda suka tak teguran yang kadang-kadang kita memang terasa kan? Kalau ustaz tu jenis tegur yang sentap, memang sampai ke dalam, tapi kita akan tersinggung dengan kata-kata itu. Jadi sifat degil kita, sifat ego kita, kadang-kadang kita tak nak terima, padahal yang ditegur itu betul. Kena pula ustaz tu hijau, dia memang suka cakap terus terang, cakap secara jujur, cakap secara ikhlas, dan dia suka berkomunikasi. Dia cakap je apa yang nak cakap. Tapi orang hijau juga kena berhati-hatilah, sebab itu juga boleh menjadi kelebihan, itu boleh menjadi kelemahan. Saya selalu analogikan ini sebagai, kalau kita ni lebih makan gula, gulalah cepat habis dulu. Jadi gulalah kerap kena beli, macam tu lah. Pada personaliti hijau, perhubungan intim dan seksual adalah sesuatu yang menggambarkan ikatan yang mesra dan rapat. Oleh itu, personaliti warna ini sememangnya begitu menikmati perhubungan intim yang aktif. Mereka bertindak secara semula jadi pada aktiviti seksual kerana pada mereka ia adalah sebahagian daripada cara menghayati kasih dan sayang. Mereka ni menghayati hubungan intim. Mereka perlukan pelukan, mereka perlukan belayan, sama macam personaliti kuning juga. Tapi kalau personaliti kuning, dia kadang-kadang dia hit and run. Hijau dia lebih kepada perasaan. Ini tidak bermaksud mereka mempunyai daya keinginan dan nafsu yang tinggi pada seks. Sebaliknya, ia lebih menggambarkan fitrah manusia sendiri yang berekspresi melalui kasih sayang, melalui belayan dan hubungan intim. Mereka juga pentingkan keharmonian dan dalam menjalankan perhubungan intim dengan pasangan. Sekiranya hati mereka dalam keresahan dan tidak tenang, mereka menolak untuk melakukannya. Jadi orang hijau ni, kalau pasangan anda hijau ke, ataupun kalau anda orang hijau ke, kalau mood tengah tak baik tu, dia tak nak bersama. Kalau kata dalam perhubungan suami isteri, for example. Jadi dia rela untuk tak apa, tangguhkan nantilah, tunggu masa yang sesuai, tunggu happy, tunggu mood dia okey dulu. Jadi susahlah juga kalau pasangan anda jenis yang tak faham macam tu kan. Dia kata anda menolak pula kan. Jadi kalau jadi isteri, jadi susahlah sikit. Jadi kena cepat pandai tune, kena cepat pandai pujuk. Daripada segi kesesuaian, personaliti hijau sesuai dengan personaliti violet. Namun hijau suka bersama dengan personaliti merah dan kuning kerana mereka tertarik dengan perwatakan mereka. Dengan personaliti merah, hijau dapat menyalahkan potensi kerana dengan merah adalah satu warna yang kaya dengan tenaga dan semangat. Dengan personaliti kuning pula, hijau adalah warna sukakan sifat kuning yang dapat memberikan kegembiraan kepada mereka. Sifat ceria dan humor personaliti kuning mewarnai sesi perbualan dan ataupun sesuatu perhubungan. Jadi hijau serasi dengan violet, merah dengan kuning. Walaupun tadi saya bagi tahu orang kuning, orang violet tadi tak cakap lepas, tapi hijau tetap serasi sebab yang opposite. Ingat tadi law of
balance. Law of attraction berlaku apabila ada hukum pasangan. Hukum pasangan ni datang daripada law of balance. Law of balance ni maknanya satu lain, satu lain. Jadi sebab satu ini tadi dia cakap lepas, satu ini tadi suka bercakap, jadi dia akan match juga kan. Jadi dia sentiasa dapat berinteraksi dengan positif, walaupun satu tu mungkin bagi dalam bentuk yang kadang-kadang kata dia hurts kan, yang satu lagi, tapi satu lagi tu dia cuma perlu berhati-hati dan tak terlalu ambil hati dengan apa yang orang itu cakap. Okey, itu saja aspek berhubungan.